Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Highcom Diecasting Lean Six Sigma Yellow Belt Certification. Hari ini kita akan bicarakan topik 2.9 Drill Down Tree dan juga topik 2.10 Carta Pareto. Baiklah, apa itu Drill Down Tree? Nama analisis ini merujuk kepada sebatang pokok. Pangkalnya adalah batang pokok tersebut. Daripada batang, ia dipecahkan ke dahan-dahan. Dan daripada dahan, ia dapat dipecahkan lagi ke ranting-ranting. Serupa itulah kita selesaikan satu masalah, kita huraikan data atau idea yang besar kepada pecahan-pecahan kecil dengan lebih terperinci. Objektifnya adalah untuk membahagikan masalah kepada komponen yang lebih kecil. Ini akan menjadikan suatu idea ataupun data itu lebih mudah difahami dan mudah diukur untuk kita laksanakan analisis seterusnya. Berikut merupakan satu contoh drill down tree. Kita ada jumlah downtime September 2021 di Highcom Diecasting. Dari jumlah downtime ini, kita pecahkan kepada jumlah downtime plan 1 dan juga jumlah downtime plan 2. Di plan 1, kita boleh pecahkan lagi mengikut jawatan masing-masing penyumbang-penyumbang downtime tersebut, seperti casting operation, mold, production engineering. Dan kita masukkan nilai berapa jumlah downtime yang disumbangkan oleh setiap departmen tersebut. Dengan ini kita akan dapat menganalisis data dengan lebih terperinci berbanding dengan suatu jumlah sahaja. Apa itu Carta Pareto? Carta Pareto adalah gabungan graf bar menegak dan graf garisan yang mencerminkan kekerapan masalah berlaku. Bar pada graf disusun dalam susunan ketinggian yang menurun dari kiri ke kanan. Ini bermakna kategori yang diwakili oleh bar yang tinggi di sebelah kiri adalah lebih penting daripada bar yang lebih pendek di sebelah kanan. Carta Pareto menunjukkan kepentingan relatif yang membezakan data penting daripada data yang banyak dan remeh. Sebagai contoh, dalam Carta Pareto ini, kita ada produk dan defect. Defect disusun dengan defect yang tertinggi di sebelah kiri dan defect yang terendah di sebelah kanan. Carta garisan menunjukkan jumlah peratusan kumulatif. Kebiasaannya kita akan mencari di manakah 80% jumlah defect. 80% jumlah defect adalah di sini. 80% daripada jumlah defect disumbangkan oleh 3 produk yang pertama, A, B, C. Jadi, anggarannya adalah 20% daripada jumlah produk menyebabkan 80% berlakunya defect. Untuk analisis, kita akan fokuskan beri perhatian kepada penyumbang utama masalah. Jadi penyumbang utama masalah defect adalah produk A, B, C, yang mana ianya menyumbangkan 80% jumlah defect. Kemudian kita beralih kepada prinsip Pareto seperti mana yang diterangkan tadi. Prinsip Pareto adalah 80-20, iaitu kita fokus kepada 20% usaha yang boleh memberikan hasil 80%. Daripada usaha, bukan semua usaha penyumbang besar.
20% usaha boleh menghasilkan 80% hasil. 80%, selebihnya 80% usaha lain hanya menyumbangkan 20% hasil. Dari segi analisis, yang berwarna biru ini kurang penting, tidak penting. Yang penting ialah kita nak fokuskan kepada 20% usaha yang boleh menghasilkan 80% hasil. Jika dirujuk kembali kepada contoh tadi, kita dapat rumuskan 20% usaha adalah terdiri daripada 3 produk sahaja. Jika kita hapuskan defect 3 produk ini, 20% ni, ia akan memberikan hasil 80% pengurangan defect. Okey, untuk rujukan lanjut, sila lihat video ini. Pernahkah kita dengar tentang prinsip Pareto ataupun paling popular prinsip 80-20? Ia datang daripada nama seorang ahli ekonomi Itali bernama Freddo Pareto. Pada tahun 1906, Freddo lakukan pemerhatian di Itali dan mendapati yang 80% jumlah tanah di Itali dimiliki oleh cuma 20% populasi penduduk. Ia bermakna majoriti iaitu 80% penduduk Itali hanya memiliki minoriti 20% jumlah kekayaan negaranya. Atas pemerhatian ini terlahirnya prinsip 80-20 yang secara dasarnya boleh disimpulkan bahawa majoriti daripada hasil yang tercipta datangnya daripada minoriti input. Namun boleh berlaku sebaliknya. Sebahagian besar daripada penyebab hanya menghasilkan sebahagian kecil output dalam kes-kes tertentu. Ia boleh berlaku dalam hampir semua bidang. Dalam dunia IT, 20% kod komputer yang paling rumit memakan masa 80% untuk ditulis. Dalam dunia kesihatan, 80% sumber perubatan digunakan oleh 20% pesakit kritikal. 20% penjenayah menyumbangkan 80% jumlah jenayah di seluruh dunia. 80% jumlah kemalangan disebabkan 20% pemandu. Ia boleh berlaku lagi dan lagi dalam hampir semua bidang, malahan dari segi jangkitan coronavirus sekalipun. Hanya minoriti penduduk dunia iaitu Wuhan yang dijangkiti corona, namun telah mengakibatkan majoriti 80% jangkitan di seluruh dunia. Tapi harus diingatkan yang prinsip Pareto bukanlah hukum alam semula jadi ataupun hukum universal memandangkan taburan alam berlaku secara tak sekata. Ia boleh jadi 80-20, 70-30, 60-40, malahan 99-1. Tapi konsepnya tetap sama. Sebahagian kecil menghasilkan sebahagian besar dan begitu juga sebaliknya. Dengan definisi di atas, kenapa pentingnya untuk diketahui dan apa yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita, hampir semua manusia peruntukkan masa dan tenaga untuk cuba fokus pada semuanya, sedangkan 80% daripada semua itu hanya menghasilkan 20% output. Sebaliknya, kita sepatutnya hanya tumpukan pada 20% yang sangat penting kerana 20% itulah yang akan menghasilkan sebahagian besar output. Sebagai contoh, kita banyak membazirkan masa untuk menyiapkan 10 to-do list, sedangkan hanya 2 daripadanya menghasilkan paling banyak. 80% masa menggunakan telefon, sedangkan cuma 20% yang paling penting. Menginstal 80% aplikasi tambahan, sedangkan sebahagian besar masa hanya menggunakan 20% aplikasi. Menambahkan 80% produk baru, sedangkan 80% produk tersebut hanya menghasilkan 20% keuntungan. Ia boleh berlaku dalam semua segi, bahkan berlaku kepada channel YouTube ini, yang mana tempoh masa video harus dipendekkan memandangkan kebanyakan viewer tak menonton 80% panjang keseluruhan video dan 80% daripada panjang keseluruhan video tidak sepenting 20%. Dengan prinsip 80-20, kita mampu fokus masa dan tenaga pada sesuatu tindakan kecil namun menghasilkan kesan yang besar. Kita tak menghabiskan masa dan tenaga untuk tindakan tidak penting yang nampak seakan-akan penting. Kesimpulannya adalah kita harus pandai mencari bahagian yang patut disingkirkan ataupun sekurang-kurangnya tidak peruntukkan perhatian, masa dan tenaga yang terlalu banyak untuk perkara tersebut, atau
kita akan keletihan. Baiklah, sekarang kita nak mempelajari cara membuat carta Pareto. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data. Kita akan dapatkan data drill down tree menggunakan contoh yang sebelum ini. Kita buatkan pecah-pecahan drill down tree tersebut dan kita susun balik mengikut jumlah yang tertinggi dan terendah. Okey, di sini bercampur-campur ya, ada tertinggi, terendah. Kita susunkan balik data tersebut dalam jadual di bawah ni. Kita akan susun downtime yang tertinggi kepada downtime yang terendah. Langkah berikutnya ialah kita tambah kolom kumulatif. Okey, kita tambah kolom kumulatif. Kita akan jumlahkan kumulatif pada setiap kolom. Okey, untuk downtime mall, kita downtime kumulatifnya ialah nombor dia sendiri, 18,800. Okey, untuk production engineering, downtime kumulatif ialah kita tambahkan hasil yang pertama tadi, 18,800 kepada 13,000 ni, production engineering menjadi 31,800. Okey. Dan seterusnya, untuk baris yang ketiga, kita tambahkan lagi downtime kumulatif ni kepada downtime maintenance pula dan akan menjadikan jumlah 36,000. Dan seterusnya, kita tambah lagi menjadi jumlah ini, kita tambah lagi menjadikan jumlah keseluruhan, jumlah kumulatif downtime adalah 38,800. Seterusnya, kita nak tambah lagi kolom di sebelah kanan, kolom peratus kumulatif. Kita tambah kolom ini. Kita akan jumlahkan peratus kumulatif pada setiap baris lah. Okey, yang pertama kita akan kira peratus kumulatif ialah 18,800 dibahagi dengan jumlah keseluruhan 38,800 merupakan 49%. Begitu seterusnya, 31,800 dibahagi dengan 38,800 berjumlah 82%. Dan seterusnya kita bahagikan jumlah kumulatif downtime dengan total keseluruhan ni, dapatkan peratusan dia lah. Sehinggalah yang terakhir 38,000 dibagi dengan 38,000 dapat 100%. Sekarang kita telah ada jadual data yang lengkap, kumulatif downtime dan juga peratus kumulatif downtime. Sekarang kita akan susun data tersebut menjadi graf Pareto. Yang pertama, A, kalau kita lihat A, paksi di sebelah kiri adalah nilai masalah, nilai downtime tadi ya. Nilai maksimum daripada kosong sehingga nilai maksimum 38,800. Ini jumlah kumulatif downtime. Paksi di sebelah kanan pula B, okey, merupakan paksi peratus kumulatif daripada kosong sehingga 100%. Okey, sekarang kita dah ada dua paksi. Kita nak masukkan nilai setiap masalah dalam bentuk bar menegak. Ya. Bar menegak ini daripada bar yang tertinggi kepada yang terendah, mengikut nilai dalam jumlah downtime ni ya. Nilai yang tertinggi kepada nilai yang terendah. Mol 18,000 ke ADES 860. Okey. Dan seterusnya yang terakhir, kita masukkan nilai peratus kumulatif dalam bentuk garisan. Bermula dari nilai yang paling rendah, nilai yang terendah 49% sehingga menjadi 100%. Dan kita telah siapkan satu graf Pareto downtime untuk plan 1 menggunakan data yang kita telah bincangkan. Jadi diulang balik menggunakan prinsip Pareto 80-20. Jika kita fokus usaha kita menghapuskan
penyumbang utama downtime terbesar iaitu mall dan production engineering yang memberikan 80% jumlah downtime, bermaksud kita akan berpotensi menyelesaikan 80% downtime yang berlaku. Dan hanya dengan memfokuskan usaha kita kepada dua downtime yang terbesar akan menyelesaikan 80% downtime. Saya harap anda dapat menghayati dan dapat fahami.